maka ialah yang tinggal di tempat yang lebih tinggi. Makna tuan-tuan, siapa yang maqam dia, kedudukan dia, darjah lebih tinggi di sisi Allah, dia tu lebih tinggi kedudukan dia dalam lebih tinggi kedudukan dia dalam syurga. Maka itulah hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi menunjukkan pada kita akan syurga bertingkat-tingkat itu dengan kata An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati mi'atu darajatin ma baina kulli darajatayn mi'atu 'am. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga itu ada 100 tingkat. Surga itu tuan-tuan, setiap surga ada 100 tingkat. Surga dalam surga ada 100 tingkat. Macam kita kata Menara Kuala Lumpur, dalam Menara Kuala Lumpur dia ada 100 tingkat, katakan. Menara yang ini ada 100 tingkat. Makna surga ada 100 tingkat, surga B ada 100 tingkat. Baik. Makna tuan-tuan, surga berbeza-beza. Setiap surga berbeza-beza. Surga Aden beza, surga Rayyan beza, surga Firdaus beza. Setiap surga ni beza-beza. Dan setiap surga pula ada tingkatan, ada tingkatnya, ada level dia. Setiap level tu pula kedudukan orang yang berbeza-beza. Baik. Sabda Rasulullah SAW, di dalam surga itu 100 tingkat dan 100 lapis semacam rumah berlapis-lapis. Maknanya 100 tingkat berlapis-lapis, macam ada macam rumah ada berlapis-lapis, macam kita ada tingkat-tingkat rumah. Barang yang antara tiap-tiap 2 tingkat itu sejauh perjalanan orang yang menunggang kira-kira 100 tahun perjalanan. Yakni kinayah daripada sangat luas. Itu dia kata, satu tingkat nak pergi satu tingkat umpama macam sejauh 100 perjalanan, 100 tahun perjalanan. Orang tunggang kuda tuan-tuan, tak berhenti, bawa ulung 100 tahun perjalanan. Sama jauh dengan apa tuan-tuan? Sama jauh dengan bayang sebatang pokok dalam syurga. Ingat tak lagi hadis tu kita baca dulu. Dia tuan-tuan tu antara satu dengan satu tu. Kalau kita tuan-tuan tingkat rumah yang bertingkat-tingkat ni, kalau satu rumah nak pergi satu rumah ada lebih kurang beza dia macam tinggi 2 rumah tuan-tuan, kira habis hebat lah tuan-tuan. Beza satu rumah pun kira hebat lah tuan-tuan. Saya duduk dengan kawan-kawan di KL dulu, tepi rumah kawan-kawan, apartmen depa tuan-tuan. Satu rumah 2 tingkat. Dalam rumah tu 2 tingkat. Kita duduk tengok habis hebat lah rumah apa. Apartmen tapi 2 tingkat. Setiap rumah tu kita duduk kata habis hebat. Sewa sebelah rumah nak kat 3 hari. Oh dia habis hebat lah tuan-tuan. Tu satu ke satu tingkat. Kita ada muasaimat. Ni satu ke satu tingkat ni tuan-tuan, 100 tahun perjalanan. Awak yang Tuhan bagi jauh sangat, dekat-dekat kita tak boleh lah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab apa? Nak membezakan maqam dengan maqam, nak membezakan kedudukan dengan kedudukan. Sebab tu kita ni sementara hidup dunia ni kuat lagi tuan-tuan, Ulun. Suatu bila akhirat tu, macam saya sebut tadi, ulama-ulama bakat dia tepuk tadi. Tengok, Tok Guru ni tingginya. Wahai hidup sezaman. Katakanlah Tok Guru A dengan Tok Guru B hidup sezaman. Tapi bila masuk surga tu, tu dia Tok Guru B duduk tingkat 90. Tok Guru A ni duduk tingkat 40. Kal, ni Tok Guru B duduk taruh ni, aku tingkat 90. Dia tingkat rumah 40. Oh dia tuan. Hangpa apa masa dulu kan? Ya tuan. Itu sama-sama Tok Guru. Masa tu pakai tu deh, hebat sampai tingkat 90. Tu dia.
Jadi macam tu lah tuan-tuan keadaan dia, no? Baik. Di mana setiap tingkat itu beza antara satu tingkat dengan satu tingkat, jauh dia ialah 100 tahun perjalanan. Baik. Nak abang tentang apa? Luahnya surga tu. Luahnya surga. Tu kata kalau kita nak gambar bayang lah tuan-tuan, tak tergambar. Saya dah cerita lalu, ingat tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala cipta syurga, orang pertama yang duk pergi buat lawatan sebelum belajar, siapa? Lawatan sebelum belajar yang pertama sekali dianjurkan ialah Malaikat Jibril. Saya cerita dulu kan, Malaikat Jibril yang sikitnya besar tu tuan-tuan. Malaikat Jibril kalau dia berdiri tuan-tuan, dia punya sayap sebelah ya, habis segala bumi, gelap bumi. Tu namanya besarnya Malaikat Jibril tu. Sebesar itu tuan-tuan, Malaikat Jibril dengan sepantasnya dia terbang ratusan tahun dalam syurga. Sampai taklah berhenti lah, tanya kat Tuhan, ya Allah ya Tuhan, ni syurga ni aku duk maya jauh mana ni? Jibril, suku pun nak ni. Suku syurga pun nak lagi. Nah, dia kat Jibril belah gitu. Baliklah tu. Punya jauh perjalanan, suku syurga tak habis. Tu dia tuan-tuan. Pasal apa yang jadi lagi tu benar besar, hebat. Kita baca yang ni pun cukup. Satu syurga dengan satu syurga, satu tingkat dengan satu tingkat pun 100 tahun berjalan. Hebatnya, besar dan luas. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita ni tumpang dua ada peluang Tuhan bagi usaha sehabis mungkin. Supaya apa? Esok ni dalam syurga kita tak misal. Walaupun amal syurga pun tak misal lagi tuan-tuan. Pasal apa? Kalau boleh aku pulun, aku nak lebih lagi. No? Bayanglah tuan-tuan, kalau kita boleh masuk surga duduk tingkat atas tingkat kita tu Nabi. Tak kira lah Nabi siapa pun tuan-tuan, kalau boleh duduk atas tingkat tu Nabi, Allah habis bangga. Jangan kata akhirat esok duduk dalam surga tu atas rumah kita Nabi, kita bangga. Dunia ni kalau sebelah rumah kita duduk taman lah contoh tuan-tuan, sebelah rumah kita rumah YB. Lagu mana tuan-tuan? Oh, tak habis bangga. Hang duduk taman mana? Taman sekian. Oh, bukan YB duduk taman tu. Sebelah rumahku. Nampak tak? Sebelah rumahku. Oh, tu dia mana? Habis bangga. YB tahu tak YB pun. Dia yang YB. Tapi bangga tu. Ya Allah ya Rabbi. Jangan kata duduk sebelah rumah, duduk setaman dah cukup. Duduk taman mana? Duduk taman ni. YB duduk taman tu. Duduk taman tu. Aku duduk sekali saja duduk taman tu. Bangga ya Allah. Habis bangga. Tu YB kata. Ni kita duduk kat surga tingkat atas kita Nabi. Ya Allah ya Rabbi. No. Jadi benda-benda lagu ni lah kita nak kena pulun. Baik, banyak ibadat ni. Kalau boleh tuan-tuan, buat ibadat yang berkualiti. Buat ibadat yang berkualiti. Ibadat kita biar ibadat yang tepat, ibadat kita ibadat yang betul. Jangan kita banyak semayang tapi ibadat kita tak betul, semayang kita tak kena, tak ikut hukum, rugi. Boleh penat saja. Tapi kalau kita tuan-tuan semayang dengan cermat, semayang dengan khusyuk, biarpun 2-4 rakaat saja tuan-tuan, tapi yang tu nilai di sisi Allah tinggi. Daripada kita buat semayang sampai 8 rakaat, 10 rakaat, tapi tamak-ninah tak ada, bacaan tak kena, tak menghayati, semayang tak khusyuk, jadi tak apa nak dapat pahala lebih. Jadi biar kita buat amal ibadat tuan-tuan, ibadat yang berkualiti. Ibadat yang berkualiti. Baik. Masalah mencapai dan mendapatkan darjat surga dengan amal. Maka sungguhnya siapa membanyak ia akan amal, nescaya dapat ia tinggal di tingkat surga yang tinggi. Siapa yang amal dia baik, amal dia hebat, amal dia banyak, surga nanti esok dia duduk tingkat yang tinggi-tinggi. Maka membanyakkan amal itu ialah dengan tekun beramal.
Sebab dia kata tuan-tuan, tekun beramal. Tekun makna apa tuan-tuan? Buat sungguh-sungguh. Tu makna tekun tu. Nah, tekun belajar, makna belajar sungguh-sungguh. Tekun bekerja, buat kerja sungguh-sungguh. Tekun mengaji sungguh-sungguh. Tekun beramal, amal buat sungguh-sungguh. Itu namanya. Dan mempermacam-macamkan amal. Yang dikerjakan itu sebagai yang disuruh syarak. Jangan buat satu saja amal, perbanyakkan amalan. Sebab apa? Setiap amalan Tuhan bagi ganjaran ikut ibadah. Sembahyang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala bagi sekian-sekian. Ibadah yang kita buat ada yang Tuhan Allah Ta'ala bagi ganjaran sekian-sekian. Sembahyang semua 27 Nabi Arab ada ganjaran sekian-sekian. Tapi ada juga yang kita buat amal ibadat yang Allah Ta'ala tak harap ganjaran. Contoh apa tuan-tuan? Puasa. Puasa hak dia, ikut suka dia nak bagi banyak mana. Kita kena ingat tuan-tuan, Tuhan ni Maha Pemurah. Tuhan ni Maha Pemurah. Kalau dia nak bagi, tak larat terima. Kalau dia nak bagi, tak larat terima. Jadi kalau puasa ni tuan-tuan, kita buat yang sebaik mungkin, sehabis baik. Tuhan bagi, tambah kita puasa 30 hari tuan-tuan, dalam bulan Ramadan. Ya Allah, Ya Rabbi, tak tahu banyak mana Tuhan ada. Rajin sikit pula tuan-tuan, buat bulan Syaban, bulan Rejab, rajin sikit. Rajin sikit lagi, hari kami Isnin kami. Kalau rajin, saya aku mana. Lepas-lepas nak puasa ayat tuan-tuan, pergi kantin tengok, dah makan. Jadi biasa kalau manusia tu, no, tambah kita orang muda ni kita boleh tumpah untuk boleh makan. Ada orang dia puasa apa dia buat? Nak makan tak boleh saya darah tinggi. Nak makan ni tak boleh saya kecil mana? Tu yang puasa. Nah puasa kecil mana? No, tak puasa kita karena Allah Taala betul. No, ada juga nak puasa apa dia buat? Nak diet. Ingat nak bagi kubur kan? Nak jaga badan. Macam-macam lah puasa kita ni. Jadi Tuhan bagi ikut yang kita niat. Tu kata, tapi kalau kena niat betul, buat jaga sungguh, ya Allah, pahala ni tak lama. Jadi ibadat kita ni kalau pandai cari tuan-tuan, biar ibadat-ibadat yang boleh untung banyak. Biar boleh cari ibadat yang untung banyak. Untung banyak apa tuan-tuan? Contoh macam sembahyang tengah malam. Tu untung banyak tuan-tuan. Baca Quran tengah malam, pahala dia tak sama dengan baca Quran malam dia. Tak sama pahala dengan baca kitab Quran, baca Quran lepas tu siang dengan malam tak sama. Pahala itu masing-masing. Jadi kalau nak buat cari pahala tuan-tuan, cari pahala yang berganda-ganda. Yang berganda-ganda. Tapi kena cerdik sikit. Kena pandai. Ingat, macam orang nak beli saham, bukan dia beli odong semua saham. Tak, dia ada juga nilai saham mana, syarikat mana yang boleh dia boleh untung banyak. Ingat, nak menabung tengok tak mana yang kesesuaian untuk mendapat untung yang tinggi. Lalu itulah kita tuan-tuan nak buat amal ibadat, pelbagai amal ibadat, dan kalau boleh cari amal ibadat yang boleh kita buat, dapat pahala banyak. Berganda-ganda. Antara amalan yang paling banyak sekali pahala tuan-tuan pada selain daripada kita puasa, ialah kita wakaf. Wakaf ni tuan-tuan hanya dilakukan oleh orang yang cerdik. Orang yang cerdik, orang yang pandai akhirat, dia pandai aja buat wakaf. Pasal wakaf ni tuan-tuan satu amalan yang berterusan. Pahala yang berterusan. Masjid kah, surau kah, apa saja tuan-tuan orang nak buat. Sekolah, bank. Kalau kita buat penuhi tuan-tuan, orang makan-makan, habis makan kenyang, sekali dia pergi masuk bilik air, habis sudah. Dapat sekali tu, ada kita. Tapi kalau kita wakaf ni tuan-tuan, kita bagi selama mana dulu? Kita dah nanti 40 tahun dah Ustaz. 40 tahun pun lagi mana dah surau.
Lagi di mana ada masjid tu? Allah. Itu yang kata tu tak. Nak buat amal ibadat, cari amal ibadat nak cari-cari. Amal ibadat yang kita boleh ganda. Tapi itu kan ada ilmu sikit lah. Cari. Tuan-tuan. Ni main mengaji ni tuan-tuan. Main mengaji ni dengar saja dengan orang yang main mengaji dengar nulis beza. Bukan dia nak kata tuan-tuan tak. Orang yang main mengaji tuan-tuan dengar saja dengan nulis tak sama. Pasal apa? Setiap tulisan yang kita dah tulis, selagi mana duk ada tulisan tu, lagi tu pahala ada amal dia. Beza dengan orang yang main dengar saja. Main dengar saja dapat juga pahala main mengaji. Pahala menuntut ilmu. Tapi kalau kita pandai sikit, tambah sikit, tulis. Apa yang Ustaz sebut? Daripada apa? Daripada Assalamualaikum sampai haji. Wabillahi taufiq. Kalau haji. Nah, pasal apa? Lagi banyak pahala. Lagi banyak kita tulis, lagi banyak pahala. Anak kita pula dia tengok-tengok apa dia tu orang aku tulis ni. Apa tu aku tulis ni macam cacing kahwin lah. Ada juga lagi tu kan. Tapi selama mana duk ada? Selama tu pahala duk ada. Ya Allah. Tu kata nak buat amal ibadat. Cari amalan-amalan yang boleh mengganda-gandakan pahala. Baik. Baik, no? Jadi dia kata mempermacam-macam kerana amal yang dikerjakan itu sebagai yang disuruh syarak. Tidak semata-mata mengerjakan sembahyang dan tinggal secara fardunya fardulah. Dia kata tak semata-mata sembahyang dan buat apa yang fardu yang lain. Tak kira tak sekadar buat yang fardu saja. Maka dia kata maka yang demikian itu jikalau banyak dan tekun sekalipun nescaya tidak ia dapat mencapai tingkat syurga yang tinggi. Kalau kita buat hak wajib saja tuan-tuan, sungguhlah tuan-tuan kita buat hak wajib. Tapi dia kata tak boleh naik maqam. Bersama buat hak wajib saja. Bolehlah masuk syurga. Tapi tak naik maqam, tak ada kedudukan yang tinggi. Macam orang ambil Faizal lah tuan-tuan. Katakanlah budak ambil SPM. Semua budak ambil SPM. Dia pun pergi sekolah juga ngaji macam biasa. Cikgu suruh tulis apa, dia pun tulis buat apa semua buat. Tak patuh kan? Kan? Dapatlah tulisan, tulis. Beza dengan budak ambil SPM. Dengan tuition, dengan dia study sendiri, dengan dia jaga malam, dia tambah pula dia baca Yasin tiap hari. Esok tulisan dah apa? Dia dapat 10-11 cemerlang. Hak kawan ni biasa ya, di sekolah biasa apa semua biasa. Dia buatlah juga. Tapi dapat apa? Bolehlah 1-2 Dulu lah. Tapi tak cemerlang. Dulu dengan berjaya tapi tak cemerlang. Lagu ni lah orang yang buat hak wajib ni, sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Hak tu kan? Yang tu lah hak wajib yang ada buat. Ada yang sunat tak mau buat langsung. Boleh lah dapat masuk syurga. Tapi duk maqam beza. Maqam mana? Baik. Maka itu kata dia, maka yang demikian itu jika banyak dan tekun sekalipun nescaya tidak ia dapat mencapai tingkat syurga yang tinggi. Kalau takat buat hak wajib ya, bolehlah masuk syurga, tapi maqam benar. Kedudukan benar. Rumah kita tingkat bawah. Kerana banyak dosa yang dikerjakan pula dengan sebab meninggal fardu-fardu yang lain itu. Baik. Dia kata macam ni tuan-tuan. Kalau kita sembahyang saja, tak tinggal segala fardu yang lain. Kalau buat sembahyang je, puasa tinggal, zakat tinggal. Puasa tinggal, zakat tinggal, haji pun tak mau buat. Sembahyang je. Boleh tak tuan-tuan? Boleh, tapi tak boleh nak maqam tak. Pasal apa? Pasal buat dosa yang lain. Tinggal zakat, tak bayar zakat, dosa. Tak buat dosa, tinggal dosa, dosa. Tak buat haji saja-saja, duit kepuk dalam bank, buat bodoh kan. Ada jom bebas je. Ingat.
Yang tuan-tuan berdosa kerana meninggalkan fardu yang lain. Baik. Bermula dari yang menunjukkan atas mendapat darjat syurga itu dengan amal-amal ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan wa shalla as-salawat wa hajja al-bait la adri azakara az-zakata am la illa kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lah. Baik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni tuan-tuan, dia masuk Islam di kalangan seorang sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni siapa tahu tuan-tuan? Mus'ab bin Umair ni adalah seorang sahabat Nabi, anak muda, anak orang kaya. Masa dia duduk di Mekah dulu, dia ni orang paling handsome. Ada ira-ira macam Ustaz balik dari rumah, boleh muat. Dia handsome boleh kira tuan-tuan, sahabat Nabi. Mus'ab bin Umair ni, dia ni anak orang kaya. Wah, dia jutawan, orang besar Mekah. Mak dia cukup sayang tak ada. Mus'ab bin Umair cukup sayang tak ada. Tapi bila mana dia masuk Islam tuan-tuan, mak dia tak ambil peduli, pak dia tak ambil peduli. Miskin, menjadi miskin tuan-tuan. Sampailah satu ketika bila berperang tuan-tuan, Mus'ab bin Umair syahid. Apa jadi tuan-tuan? Nabi teriak, tengok Mus'ab bin Umair. Nabi teriak. Pasal apa? Pasal bila dikapankan Mus'ab bin Umair, bila mai tutup kepala, nampak kaki. Tarik pergi ke kaki, nampak kepala. Nak buat macam mana tuan? Miskin. Tak ada kain. Susah. Pasal apa tuan? Tinggal kemewahan dunia kerana nak dapatkan Allah Ta'ala. Lah kali tuan-tuan, dikebumikan, ditutup dengan kain dengan daun-daun. Allah Akbar. Nabi teriak dengan Mus'ab. Baik. Jadi Muaz bin Jabal dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Muaz bin Jabal wafat di bumi Syam ataupun di Jordan. Saya pernah ziarah dia ke makam dia. Mati pasal apa? Dia termasuk dengan sahabat-sahabat yang lain mati kerana solat dan selesai kerana wabak ta'am. Kerana wabak ta'am. Termasuklah dengan Sayyidina Ubaidah bin Al-Jarrah dan juga anak dia. Maka mati kerana penyakit ta'am. Baik. Dan Muaz bin Jabal tuan-tuan adalah seorang sahabat Nabi yang paling faqih, paling cerdik dalam bidang agama. Sahabat Nabi nama dia Muaz bin Jabal. Kata Nabi, a'lamu ummati fil halal wal haram, atau a'lamu ummati bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Orang yang paling pandai, orang yang paling tahu tentang halal haram di kalangan umatku, nama dia Muaz bin Jabal. Makna apa tuan-tuan? Sayyidina Muaz bin Jabal ni adalah seorang yang sangat alim. Sangat alim. Wajib mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa ia akan fardu Ramadan pada tiap-tiap tahun. Man shama Ramadan, barang siapa yang puasa ia akan fardu Ramadan pada tiap-tiap tahun serta meninggalkan segala dosa besar. Kalau tak puasa buat dosa besar pula tuan-tuan, tak jadi. Siapa yang dia puasa dan dia tinggal benda-benda yang dosa besar, wa sallas salawat, dan dia sembahyang mengerjakan solat yang 5 waktu. Puasa dia puasa bulan Ramadan, sembahyang dia sembahyang setiap waktu 5 waktu. Baik. Wa hajjal bait, dan mengerja ia akan haji ke Baitullah Al-Haram jika mengerjakan sekali yang farduna sekalipun. Biar dia pergi buat haji sekali saja pun, yang pertama tu dikira wajib fardu haji.
Kalau kedua ketiga tu dah tak jadi wajib, dia jadi